tu lebih, siapa nak jaga diorang? Lepas tu baju diorang tu selai senggang. Lepas tu JKM tak ada call mak bapak pun untuk hantar baju ke apa. Assalamualaikum Tuan. Salam warahmatullah. Tuan, nampak Tuan, saya bukan ahli tau Tuan. Tapi sebab macam mana nak cakap daripada 11 hari bulan saya wedding planner, saya kerja wedding planner dan saya bukan ahli. Anak saya letak dekat situ sebab saya percaya. Sebab anak, saya ada 2 orang anak Tuan Anak pertama duduk dengan saya, saya ibu tunggal. Saya dah berpisah dengan bekas suami. So anak, saya ada 2 orang anak. Anak pertama dengan saya, anak kedua dengan bekas suami. Tapi perbezaan bila anak sekolah dengan, maksudnya sekolah di bawah pengawasan JSB dengan yang tak sekolah bawah JSB, sifat dia orang, watak dia orang lain Tuan. Faham tak? Kalau saya compare kat anak saya 2 orang ni, kakak dengan adik, yang kena tahan ni adik. Kalau buat beli barang, adik dia jenis lagi berhalus, segan, malu. Dia nak minta dengan saya apa-apa pun, dia akan minta izin dulu. Ibu boleh tak adik nak barang ni? Kalau macam kakak tak, dia terus ambil je. So kat situ watak beza. Kalau macam adik, bila bawa balik rumah, time cuti sekolah, pagi-pagi dah kejut saya semai subuh. Kalau kakak lihat, faham tak? Beza Tuan, banyak berbeza. Sebab tu, saya tak halang untuk dia sekolah bawah pengawasan GSB. Macam tu. So sekarang ni, saya bukan ahli. Tapi bila jadi macam ni, saya nak ambil anak saya balik. Daripada start 11 hari bulan, saya Tuan dah pergi balai. Banyak balai saya pergi dah. Saya dah jumpa IO dan 4 JKM. Kalau Tuan nak tahu, dah 4 JKM saya pergi untuk cari anak saya. Kira daripada start 11 hari bulan sampai sekarang, dah macam-macam usaha dah. Saya dah jumpa lawyer Tuan Nizam. Lepas tu wartawan yang masuk dalam sidang media pun saya dah pergi. Tapi bila sampai sekarang ni Tuan, tak ada apa-apa. Saya dah buat report polis Tuan. Polis pun dah call saya. Boleh tanya dengan Alha tu. Polis call saya masa tu, kita bawa balik dari sidang media. Lepas tu polis pun tak boleh nak buat apa-apa. Sebab ni semua orang atasan punya kerja. Dalam isu kes liwat, anak saya perempuan. Yang liwat-liwat ni asrama lelaki. Betul tak Tuan? Kalau yang kes liwat, sebenarnya yang kes liwat ni punca dia sebenarnya Dalilah Tuan. Kita orang tahu Dalilah tu siapa. Yang punca asal usul kejadian ni Dalilah. Adik dia kena liwat. Dia ada 2 orang adik lelaki Adik lelaki yang besar pernah diliwat. Dia sekolah dulu. Dalam JSB lah kan, dekat asrama JSB. Lepas tu adik dia jadi ketagih dan adik dia liwat adik dia yang seorang lagi. Tapi kejadian yang diliwat adik dia tu bukan dalam JSB, kat rumah dia orang. Faham tak? So ni kira sebenarnya yang bermasalah keluarga dia orang. Betul tak Tuan? Tapi dia punya report dekat polis, dia salahkan satu JSB yang bermasalah. Faham tak Tuan? Saya bukan backup JSB, tapi sebab ini dia mengacau anak saya, dia menyusahkan hidup saya Tuan. Faham tak? Lepas tu dengan adik saya juga masalah banyak lah. So jadinya kat sini saya tak puas hati. Sebab daripada asal usul report Dalilah. Tapi bila macam ni, macam tadi tengok sidang parlimen kan Tuan kan? Tuan ada tengok tak? Ada. Kalau yang liwat problem, hukum yang liwat. Betul tak Tuan? Kalau akidah salah, betulkan yang akidah. Tapi kenapa sampai macam ni, tengoklah. Tak ada bukti apa-apa, lalas sosma. Lepas tu anak-anak tahan sampai sekarang. Saya tak faham sebenarnya apa dia nak apa. Faham tak Tuan? Dia nak apa? Malah anak-anak tu pun dia nak kata nak tahan sampai 6 bulan untuk pemulihan akidah. Itu sampai memang bulan 12 Tuan. Kalau anak tu kena tahan sampai bulan 12 akidah. Tuan, macam mana baby yang kena ambil umur 10 bulan? Bercakap pun tak pandai Tuan. So nak betul ke akidah apa Tuan? Betul tak? So kat situ macam something lah dia orang ni. Kenapa dia orang buat kita orang macam ni Tuan? Sebab kalau saya pulangkan anak kat saya mampu sekolahkan dia semua. Sebab apa dia orang, itulah dia orang tak bagi alasan ke sebab apa dia orang tahankan budak-budak ni. Sebab itulah betul. Sebab tu kita fikir kenapa dia nak apa yang motif tahan anak lama-lama. Lepas tu boleh buat fitnah Tuan. Cakap anak tu duduk dekat sekolah tu makan biskut kering. Tuan, anak saya tak makan biskut kering Tuan. Saya setiap bulan datang beli barang-barang keperluan dia 400-500 ringgit saya habis Tuan. Tuan boleh tengok TikTok saya. Secret recipe saya bagi macam-macam makanan sedap Tuan. Setakat duduk JKM tu, JKM bagi apa? Roti gardenia dengan apa? Biskut berkrim. Lebih daripada tu saya boleh bagi Tuan. Betul saya cakap. Anak Tuan umur berapa? 10 tahun Tuan. Saya anak tak ramai. Saya anak tak ramai Tuan. 2 orang je. Yang kena tahan ni lelaki ke perempuan? Perempuan Tuan. Anak saya dua perempuan.
Anak bongsu pula tu tuan. So kat sini saya tengah berbincang dengan kawan, kita nak kena buat apa lagi. Tapi kita tak boleh diam tuan. Sebab bila kita diam, kita kena pijak. Betul tak? Betul. Itu yang rakyat Malaysia cakap, nak buat apa, nak pergi hantar luar negara bagi organ ke apa. Lama-lama nak simpan. Ramai tuan, 600 lebih tuan. Lepas tu ada juga kawan saya, dia bukan ahli. Dia duduk dekat Batu Hampa. Tuan bayangkan dia orang luar, dia memang tak orang awam macam tuan. Tak pernah ikut langsung Bini dah kahwin semua, anak 3 orang. Lepas tu dengan bini mengandung, kena tidur lokap dengan dia. Anak 3 orang kena tahan. So nampak tak tuan, sebenarnya kan dalam Ops Global ni, dia orang banyak kesalahan. Tapi dia orang tak nak mengaku. Dia orang twist sana, dia orang spin sini, dia spin sana. Macam tu lah. 625 orang kanak-kanak ditahan Ya, sampai sekarang. Apa motif tuan macam tu? So, tuan ada idea ke? Apa lagi yang kita kena buat tuan selain daripada apa lagi? Tuan ada pandangan ke tuan untuk bantu Itulah kita? Kak, kalau orang besar bolehlah betulkan akidah. Ini budak bawah-bawah betulkan akidah apa? Betul. So, macam mana tuan sekarang ni? Kita kena, tuan ada macam idea untuk kami ke? Sebab kita orang sudah buntu tuan. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Dia kena dalam keadaan sekarang, kita kena ambil tindakan berdasarkan perundangan yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu bangkitkan kesedaran, kita perlu viralkan isu ni agar seluruh rakyat Malaysia mengetahui betapa rakus dan tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk memisahkan anak-anak ini daripada keluarga mereka. Apa sebenarnya, apa motif, apa kepentingan pisahkan anak ini daripada keluarga? Dia orang bukan dituduh lagi melibatkan ajaran-ajaran sesat. Tidak ada. Dan anak-anak masih kecil. Sebab apa dipisahkan? Ada anak Alha ni umur 7 tahun dipisahkan. Sebab apa? Dan kita kena gunakan melibatkan undang-undang dan juga kita kena gunakan media viral ini untuk bagi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia. 100 lebih, siapa nak jaga diorang? Lepas tu baju diorang tu selai sepinggang. Lepas tu JKM tak ada call mak bapak pun untuk hantar baju ke apa. Lagi Alha, ada soalan Alha? Tak ada lah. Tadi dah banyak cakap lah. Esok untuk sambung. Esok insyaAllah. Kita baru, saya baru hari ni hari ni baru saya live untuk nak bercakap tentang isu GISB ni. Walaupun sebelum ni 1 bulan sudah ke apa saya dah naikkan VTT. Tapi selepas itu kita pun diam saja. Tapi saya tengok apabila isu ni makin menjadi dan makin tidak mendapat pembelaan terhadap keluarga-keluarga yang anak-anak mereka ini diambil oleh JKM. Dan insyaAllah kita akan terus bercakap melibatkan isu ini. Dari masa ke semasa kita akan bercakap, kita akan bawakan kepada rakyat Malaysia. Dan saya harap kalau kita buat live nanti melibatkan isu GISB ni, keluarga-keluarga ini perlu naik dan kongsikan kepada kita apa yang sedang mereka hadapi dan apa yang sedang mereka rancang untuk dapatkan semula anak mereka, insyaAllah. Saya rasa kalau kita buat live ni waktu petang, waktu siang ni ramai ni. Sebab ini malam, pagi pun ada 400 lebih ni. Ramai tak tidur tuan. Tuan, saya tak boleh tidur tuan sebab daripada 11 saya bulan sampai sekarang saya memang susah tidur malam tuan. Sebab kita susah hati fikir nasib. Lepas tu saya dapat berita. Ada satu cerita saya nak cerita kat tuan. Tuan nak dengar tak? Sila. Okey, adik saya bagi tahu dia ada kawan. Kawan dia anak kena tangkap juga. Tapi anak tu kena tangkap umur 19. Polis kan main tangkap je, tak tengok detail kanak-kanak. So dia ingat anak dia tu maksudnya bawah umur yang juvenile lah kan, bawah umur 18. So dia letak dekat JKM. Tapi seminggu lepas kat JKM tu dia cek IC. Dia cek detail lah, dekat detail daripada parents apa semua kan. Tak tahu dia cek detail macam mana. So dia dapat pasti yang kanak-kanak tu dah umur 19 tahun. So dia call waris, minta waris ambil. Sebab umur dia dah 19 tahun tak boleh duduk kat JKM. Tapi kanak-kanak yang keluar tu 19 tahun tu dia bagi tahu yang duduk dalam JKM seminggu tuan. Dia duduk seminggu dalam JKM. Dia kata dia tengok anak-anak yang bertangkap ni terbiar. Baju tak basuh. Tuan bayangkan tuan, anak-anak kami yang kena tangkap ni, polis tangkap selai sepinggang tau tuan. Habis tu baju-baju dia orang semua? Tuan fikirlah, tuan fikir sendiri. Selai sepinggang, tuan tahu tak ramai tau budak-budak, 600 lebih. Siapa nak jaga diorang? Lepas tu baju diorang tu selai sepinggang. Lepas tu JKM tak ada call mak bapak pun untuk hantar baju ke apa. Tuan, daripada 11 bulan sampai sekarang tak ada satu pun
staff JKM call saya, maklumkan anak saya macam mana, anak saya sekian. Saya call JKM, saya pergi 4 JKM, semua palau saya tuan. Saya kena tenang macam bola. Bila tanya JKM, JKM kata tunggu siasatan polis. Bila tanya polis, polis kata dah serah pada JKM. Saya kena tenang macam bola. Bila tanya JKM, JKM kata tunggu siasatan polis. Bila tanya polis, polis kata dah serah pada JKM. Dia macam, dia buat kita pening. Macam tu. So, saya risau anak saya ni bila dalam keadaan yang ramai-ramai, dengan kotor, tak ada baju. Sihat ke tuan? Sebab in case saya nak tanya pendapat tuan, kalau anak tu dalam JKM, tiba-tiba anak saya sakit macam anak Mashita Isa, yang dia menangis-nangis tu tuan kan? Anak dia kena influenza B. Kalau kena ke anak saya sakit, na'udzubillah, dan sampai anak saya meninggal. Kalau jadi sampai kes macam tu, kita nak salahkan siapa? JKM ke polis? Siapa nak bertanggungjawab? Paling kecil budak ditahan umur berapa? Berapa? 10 bulan ke 6 bulan? Berapa? 8 bulan ke 10 bulan? Macam tu lah. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ya, baby. Bayi tau. Tu Macam mana? Yang 10 bulan tu memang belum bebas lagi. 10 bulan belum bebas. Lepas tu yang Makcik Nancy tadi cakap kat sidang tadi lah. Saya panggil dia makcik je lah. Puati. So, makcik tu cakap anak-anak tu ada tau. 2 orang kanak-kanak yang bayi susu dah serahkan pada mak dia. Itu tipu tuan. Sebab mak-mak yang anak kena ambil yang menyusu badan, sampai sekarang dia tak dapat jumpa anak dia lagi. Dia pusing-pusing banyak tuan. Dia banyak tipu. Nah, kami ada simpan video dia. Video. Nanti saya hantar. Nanti saya hantar kat nanti saya share. Nanti saya bagi nombor WhatsApp saya. Saya share. Dia cakap macam tu. Itu dalam parlimen tu dah menipu tu. Sedangkan mak dia kat luar ni dah tapi dalam parlimen sakit nanti share video tu bila kita buat live, kita tunjukkan video tu dan kita bagi tahu bahawa ini kenyataan ahli parlimen yang menipu dewan. Betul tuan. Tapi dalam parlimen tu diorang suara bebas lah ni. Diorang bohong ke membongak ke semua boleh. Jelah macam akidah dia kata dah betulkan akidah budak. Macam akak ni anak dia perempuan. Daripada kecil dah dijaga pakai tudung, semayang. Kalau duduk macam tu, semayang terjaga ke? Diorang punya tudung, aurat terjaga ke dalam tu? Siapa yang nak betulkan akidah, siapa yang rosakkan akidah? Dia paling kecil 10 bulan. Paling besar? Dia 18 tuan. Dia sampai 18 kot. Sebab 17. Sebab 17 18 lah. Sebab 19 adik saya pun seorang. Adik saya pun seorang kat dalam 17. 17 18 macam tu lah. Tapi kalau yang 19 dia dah pulangkan. Macam saya cerita tadi pengalaman dia duduk dalam JKM seminggu, dia kata anak-anak yang dalam JKM terbiar tuan. Baju tak ada yang basuh, pakai baju yang kena tangkap tu dah seminggu. Bayangkan tuan. Ini dah sebulan tuan. Macam mana tuan? Betul tak? Betul. Kita sebenarnya, tuan, saya bukan tak nak ikut sistem tuan. Saya bukan tak nak sokong apa yang polis nak buat, JKM nak buat. Saya sangatlah boleh nak ikut sistem asalkan diorang bagi kerjasama kat kami. Nak ambil anak kita, contoh nak bantu siasatan, tak ada masalah. Cuma bagi kami call kalau tak nak bagi jumpa. Betul tak tuan? Betul. Call lah anak, bagi kita cakap. Ni Sofia. Apa dia? Sofia, ada orang komen, maknanya mereka memang bukan anak yatim lah ya, ada maknya tapi terima macam-macam bantuan dari orang ramai. Tak, bukan. Ni siapa ni nama dia? Aisyah Sam ni. Aisyah Sam kena nak faham. tahu. Aisyah Sam, anak saya dia bukan duduk rumah amal, kita sekolah. Dia orang ini didoktrinkan oleh ustaz-ustaz di dalam TikTok dan juga di dalam YouTube cara yang tak GISB ni difitnah. Dia orang ini sekarang, dia orang campurkan. Dia orang gembar-gemburkan bagi tahu dia orang ini bukan anak yatim. Dia orang bukan anak yatim tapi dia orang declare anak yatim. Dia orang tak faham. Dia ada sekolah, dia ada asrama untuk melibatkan anak yatim, tapi dia orang telah tipu di TikTok ni. Dia orang cakap dia orang buat satu penipuan kepada netizen. Sebab itu netizen bertanya benda ni, kata anak yatim tapi kenapa ada ibu bapa? Yang ni kita nak bagi tahu. Dia sekolah asing, melibatkan asrama anak yatim asing. Lepas tu bila polis cakap 600 semua anak-anak ni adalah anak yatim daripada rumah amal, itu yang menyebabkan orang pegang betul KPN cakap ni. KPN cakap semua ni adalah rumah amal. Anak saya kena tangkap di asrama, bukan tak ada kena-mengena dengan rumah amal. Kawan saya ditangkap di rumah sendiri, bukan sekolah JSB, sekolah pasti. Abang ipar saya sekolah kebangsaan, dia punya anak-anak apa semua.
Kena faham. Betul, macam Itu- anak saya itu- pun bukan rumah amal tu tuan. Anak saya sekolah rendah Islam Barokah Umul Qura. Faham tak tuan? Dia sekolah rendah Islam. Dia Islamik tau. Dia macam sekolah pondok lah tuan, lebih kurang. Faham tak tuan? Ya. Istilah orang awam sekolah pondok. Umpama macam tu. So siapa yang Dia kata- cakap rumah amal tu silap lah. Ilmu media ni pusing. Jangan percaya. Kenyataannya bukan. Macam kita duduk dalam circle tu dulu, saya pernah duduk pun asrama macam sekolah Tafiz. Kalau orang bagi bantuan atas nama sekolah Tafiz. Macam tu. Itu biasalah, normal. Boleh lah kalau tahu tak JKM mana? Ditahan di JKM mana? Saya sebenarnya tak tahu. Kita semua tak tahu kat mana. Ya, kami semua tak tahu. Dia orang tak Sampai beritahu. sekarang tak bagi tahu. Dalam sidang media tu Nancy pun cakap anak-anak dia tak akan bagi tahu kat mana. Kita kena turun parlimen lah. Mau tak kita buat? Kita kumpul ramai-ramai turun ke Berani parlimen. tuan. Tuan, saya ada plan. Saya macam nak buat kain spanduk rentang, tulis pulang ke anak kami, pergi kat JKM panggil wartawan. Saya memang kepala otak saya fikir tu je sekarang tuan. Bila? Itu bila kita kena bincang betul-betul lagi teliti. Tadi Sebab kita saya nak panggil bincang bila ramai-ramai. kita naikkan poster. Boleh kita bincangkan bila? Sebab Kena tuan, ada kepala NGO lah baru belakang mari. tuan sebab NGO saya ada. Bincang dia lah Tuan Faisal dah. Tuan, sebab saya dah tanya polis. Saya dah banyak kali buat report. Dah 4 report saya. Balai Berlainan, saya tanya boleh tak kalau saya nak buat kain sepanduk, tulis, ulangkan anak kami, lepas tu saya pergi JKM, saya panggil wartawan, kita orang kena tangkap tak? Lepas tu dia kata tak apa. Sebab polis pun tak boleh nak buat apa, faham tak? Sebab Puan duduk di mana? KL lah? Damansara, saya Damansara. Damansara. Bermakna kita pergi JKM dekat mana benda tu? JKM Putrajaya tuan, sebab dia paling ketua kuasa rasanya. Sebab dah jumpa sidang media, dah jumpa wartawan, dah masuk ni tapi tak ada efek. Lepas tu dia lawan kita dekat sidang parlimen kan, betul tak? Kita Ya, jangan dia lawan kat parlimen. lawan. Saya setuju tuan, sebab kita bukan nak tunjuk perasaan pakai pistol ke bom-bom orang, tak. Kita nak anak kita nak hak kita. Faham tak tuan? Anak tu kekuatan seorang ibu. So jangan pisahkan. Lagi-lagi saya ni ibu tunggal. Faham tak tuan? Macam tu. Alha macam okey je Alha. Okey kan? Tapi orang yang Boleh benar je. ni Ada memang apa biasa panggil ramai-ramai kena orang? ni, Ustaz. Orang yang benar memang orang yang benar biasa memang kena. Ya, saya ada Hentam 2 kes nak pergi ke balai. Melibatkan inilah pertahankan peniaga-peniaga ni. Ramai-ramai setuju kita pushkan semua. Kita pushkan keluar ibu bapa ni ada 625 kanak-kanak yang ditahan di JKM. Kita nak tahu JKM mana. Ini bukan negara komunis, ini negara demokrasi. Ada kerajaan, dia kena bagi tahu JKM mana. Ibu bapa ni perlu, kalau orang kena tahan di penjara pun masih boleh ziarah tau. Betul, ada melawat. Buat melawat. Ya. Saya sendiri Kalau kena yang tahan, bekas kalau banduan kena tahan banduan akhir pun BA boleh pergi melawat juga. Ini sampai ibu bapa tak boleh pergi melawat, tahan di JKM mana kita tak tahu. Apa nak jadi dengan kerajaan sekarang ni? Bermakna insya-Allah kita tulis apa komen setuju. Ramai tuan setuju. Ramai Nanti tuan saya setuju. bincang dengan keluarga ni macam mana kita nak turun ke Kuala Lumpur nanti insya-Allah. Itu baik tuan. InsyaAllah. Sebab tu saya fikir yang tu. Kalau yang tu gak tak menjadi, still tak dapat anak, kita cuba cara lain. Yang penting kita jangan putus asa tuan. Saya memang seorang yang tak putus asa. Saya akan fight. Kita pergi macam ni. Boleh tak? Selagi kita tak dapat, kita turun katalah di JKM Putrajaya. Selagi dia tak bagi tahu lokasi dekat mana, kita tak tahu, kita tak boleh berunding dengan pihak JKM ni, kita terus duduk di situ, jangan balik. Boleh tak? Boleh tuan, boleh tuan. Kita bermalam. Boleh, Kalau perlu tuan. bermalam di situ, kita duduk di situ. Boleh tuan, saya sanggup tuan. Saya sanggup tuan. Yang Ini penting saya perjuangan tahu anda saya kat mana. Apa lagi besar? Ini perjuangan seorang bapa, perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan anak dia semula daripada dipisahkan oleh keluarga ini. Untuk apa kita balik hidup senang lenang di rumah kita sedangkan anak-anak kita tak tahu ke mana? Betul tuan. Kita duduk situ terus sampai dia orang keluar, sampai dia orang bagi tahu di mana anak kita boleh pergi jumpa dia orang ni. Boleh tak? Boleh tuan, boleh. Boleh sangat. Saya on tuan, saya on. Saya on tuan. Nanti saya bincang dengan Alha ni. Kita kumpulkan ramai orang tuan, jangan risau tuan. Kita orang tak seorang, kita ada ramai. Ada ramai orang teranaya. Tu je. InsyaAllah kita buat live, kita bantu, kita cuba bantu. Okey? Okey baik tuan. Cuba bantu insyaAllah. Boleh. Nanti saya live waktu siang. Kita bangkitkan isu ni.
kita sebenarnya nak mempertahankan hak kita, nak tuntut hak kita. Sebab dia orang tahan, contohnya tahan di JKM. Dia orang kena bagi tahu lah JKM mana. Ya tuan, dia kena bagi tahu JKM mana. Dan satu JKM tu berapa ramai anak-anak yang ditahan. Kalau hampa agihkan di mana-mana JKM, hampa kena bagi tahu. Ini agihan anak-anak sekian, ibu bapa punya anak-anak sekian ada di JKM ni. Ibu bapa ni anak di JKM ni. Macam ni dia kena buat. Ada ketahan anak tak abang JKM mana pun tak tahu. Tuan dah 36 hari tuan, saya kira setiap hari tuan. 36 hari tuan. Saya kalau dia bagi tahu kat mana dapat call anak, walaupun tak bagi jumpa, saya boleh ikut sistem diorang. Boleh bagi sama. Saya tak macam ni, tak gila-gila. InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik untuk kita dapat semula hak kita sebagai rakyat Malaysia, untuk kita dapatkan anak-anak ni semua. Cuba bayangkan 10 bulan anak, sebab apa tahan? Sebab apa pisahkan daripada ibu dan ayah dia? Anak yang berusia 10 bulan, anak yang berusia 2-3 tahun, sebab apa pisahkan daripada keluarga? Tuan, kalau betul nak selamatkan anak-anak, selamatkan anak Palestin, jangan selamatkan anak kami. Dia ada mak bapak lagi, faham tak tuan? Maksudnya macam itulah kan. Sebab kat sini saya tengok kan, kerajaan tak ada beza dengan Israel dengan Palestin. Israel rampas anak Palestin. So macam tu juga tuan, kerajaan rampas anak kita orang. Sorok kan, sembunyi, kira macam colek lah tuan, senang cerita.